Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa soalan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa hukum tidak meletak telapak tangan di lutut ketika rukuk? Jawapan untuk soalan ini, wallahu ta'ala alam, berdasarkan huraian yang disebut oleh para fuqaha. Kalau kita tengok para fuqaha mazhab Syafi'i, mereka mengatakan yang dinamakan rukuk iaitulah apabila seseorang menundukkan badan dia pada kadar kedua tapak tangannya boleh menyentuh lutut. Itu kadar yang wajib yang dinamakan sebagai rukuk adalah apabila seseorang menundukkan, membongkokkan badannya sehingga pada kadar kedua telapak tangannya boleh memegang kedua lututnya. Manakala hukum meletakkan kedua-dua tangan di atas lutut atau memegang kedua-dua tangan memegang lutut, hukumnya adalah sunat. Kalau seorang dia menundukkan badan dia sehingga pada kadar yang saya sebutkan tadi, dia tak letakkan kedua tangannya di lutut dia, maka rukuk dia itu sah. Rukuk dia sah kerana meletakkan kedua telapak tangan ke atas lutut, hukum dia sunat. Soalan yang kedua, apa hukum menempel lengan ketika sujud? Jawapan untuk soalan ini seperti yang menempel lengan, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh, disebut antaranya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan perkataan beliau mengatakan makruh litanzih, iaitulah hukum makruh. Meletakkan orang yang menunaikan salat ketika dia sujud, dia meletakkan kedua-dua lengan dia ke lantai, perbuatannya itu makruh. Kerana dalam hadis Nabi memerintahkan supaya diangkat kedua siku dan dijarakkan dengan sisi badan kita. Wallahu a'lam. Soalan yang ketiga, apa hukum mengangkat kaki ketika sujud? Isu ni menimbulkan perbezaan pendapat ulama yang setakat saya makan saya agak luas perbezaan tersebut. Kenapa berbeza? Kenapa mewujudkan perbezaan? Kerana para ulama mereka berbeza pandangan apa yang dinamakan sujud. Bagaimana seseorang, apa perbuatan yang bila kita lakukan menunjukkan kita telah melakukan sujud. Sebahagian para fuqaha berpandangan yang dinamakan sujud iaitulah apabila seseorang meletakkan dahi ke lantai. Itu sujud. Sekalipun dia angkat tangan dia, sebagai contoh, dia angkat kedua kaki dia. Maksudnya kedua jari, dia tak letakkan kedua-dua kaki dia ke lantai. Asalkan dia letakkan kepala di tempat sujud, maka dia telah dinamakan sujud. Akan tetapi sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Sujud bukan hanya sekadar meletakkan dahi sahaja di lantai. Bahkan sebenarnya sujud mesti dengan anggota-anggota sujud. Iaitulah bukti mereka ataupun dalil mereka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Kata Nabi, aku telah diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Kemudian Nabi sebut al-jabhah, iaitulah dahi, wa asyara biyadihi ala anfih. Kata Ibn Abbas, ketika Nabi sebut dahi itu, Nabi mengisyaratkan tangan baginda ke arah hidung baginda. Maknanya dahi bersama dengan hidung. Wal yadain, kata Nabi, dan kedua tangan. War rijlain, dan kedua kaki. Wa atrafil qadamain, dan hujung-hujung kaki, hujung-hujung jari kaki, kata hadis Nabi ni. Jadi hadis ini, bila ada hadis ini, menyebabkan sebahagian para fuqaha berpandangan mesti dengan 7 anggota. Mesti dengan 7 anggota. Lalu wallahu ta'ala alam, setakat saya makan yang saya temui, para ulama di dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan orang yang sujud dengan mengangkat kedua-dua telapak kakinya, maka sujud yang seperti itu tidak sah, kata mereka.
Sekalipun saya tidak nafikan ada perbezaan pendapat, hatta nukilan dari pandangan Imam Syafi'i sendiri ada nukilan yang berbeza. Ada nukilan yang menyatakan Imam Syafi'i mengatakan tidak sah, ada juga nukilan yang mengatakan Al-Imam Syafi'i berpendapat sah. Wallahu ta'ala alam, dalam isu-isu yang seumpama ini, dia mesti kita tak boleh hukumkan sama antara orang awam dengan orang yang mengaji. Bagi orang awam yang tak banyak mengaji, kalau mereka salat dengan mereka mengangkat kedua-dua kaki mereka, dalam keadaan mereka tidak tahu perbahasan ulama, ada ulama yang kata melakukan perkara seperti itu boleh membatalkan salat, mereka tak tahu. Tanggungjawab kita memberi nasihat kepada mereka, dan salat yang mereka lakukan dalam keadaan salah seperti itu insya-Allah sah. Kerana ada sebahagian ulama yang mengatakan salat itu sah. Tetapi bagi orang yang mengaji, mengetahui hukum hakam, tidak wajar dia sengaja mengangkat, ataupun tidak wajar dia sengaja tidak meletakkan kedua jari kakinya di atas lantai. Sedangkan dia tahu ada hadis yang Nabi menyebut, aku telah diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Jadi secara ringkasnya, hukum berbeza di antara orang awam dengan orang yang mengaji. InsyaAllah orang awam yang tidak tahu apa, insyaAllah kalau kita tengok perkara itu berlaku, menjadi tanggungjawab kita untuk menasihati dan memperbetulkan cara salat dia. Dan dalam masa yang sama, insya-Allah salat yang dilakukan dalam keadaan yang tidak sempurna itu hukumnya sah. Wallahu a'lam. Kemudian penyoal juga menyebut, saya sering melihat jemaah umrah dari negara-negara Arab memakai kain ihram yang dijahit atau bersambung. Apa hukumnya? Wallahu ta'ala alam. Tegahan bagi jemaah ihram, tegahan bagi jemaah lelaki dari memakai pakaian yang berjahit. Yang dimaksudkan dengan pakaian berjahit di sini iaitulah berjahit dalam bentuk kita jadikan pakaian itu melingkari anggota badan, sehingga dia boleh melekat pada badan dengan sendirinya, disebabkan sifat dia yang muhitah. Sifat dia yang, saya nak terjemah macam mana bahasa kita, sifat dia yang melingkari anggota badan. Itu yang dimaksudkan jahitan yang tidak dibenarkan. Adapun jahit kalau sekadar macam contoh kain ihram dia kecil ataupun pendek, tak boleh nak menutup anggota tubuh dia, dia sambung. Jahit dalam arti kata menyambung kain, maka itu tak termasuk di dalam pakaian yang berjahit yang ditegah. Perkara itu dibolehkan. Perkara itu dibolehkan. Kita jangan ataupun saya sebut di sini kefahaman sebahagian besar masyarakat kita, hatta sebahagian orang yang memberi bimbingan umrah dan haji ini, pandangan mereka silap dalam mereka beranggapan yang ditegah itu adalah apa-apa saja pakaian yang dijahit. Salah fahaman seperti itu. Sebaliknya, pakaian berjahit yang ditegah adalah pakaian berjahit dalam erti kata pakaian itu melingkungi anggota badan kita. Dia melingkungi tangan kita, dia melingkungi kaki kita. Hatta sebenarnya wallahu ta'ala alam, pandangan yang lebih kuat, seluar dalam lelaki sekalipun yang tidak berjahit, ada sebahagiannya yang tidak berjahit, tetapi dia bersifat apa, dalam bahasa ingat orang utara sebut serelum. Bersifat serelum tu, dia boleh serelum anggota tu, maka dia termasuk di dalam pakaian yang ditegah sekalipun dia tidak berjahit. Kerana yang pentingnya, apakah pakaian itu melingkari anggota tubuh, melingkari ataupun menyerelum, kalau betul bahasanya lah. Itu yang ditegah bagi jemaah ihram yang lelaki. Wallahu a'lam.